latar belakang masalah, persoalan kajian, pernyataan masalah, objektif kajian. So, boleh tak ada sesiapa yang nak share dia punya apa nama tu? Jadual tu? Ada siapa nak share jadual tu? And then kita boleh tengok sama-sama kat situ. Ada sesiapa nak share? Share apa tu, Doktor? Kan tadi saya bagi contoh table tu. Jadual analisis kajian tu, Doktor. yang kan apa nama dia punya penulis ataupun pengarang, tahun dia, and then apa nama tu, tajuk dia, and then dapatan kajian dia tu. Ada siapa yang dah buat? Boleh share? Ada dah buat tapi tak banyak, Doktor. Saya buat 3 je. Tak apa, cuba share. Tak payah, Doktor. Yang lain sambil-sambil tengok lah. Nanti kalau ada yang nak share juga, boleh share lepas tu. Boleh tak keluar? Ya, Doktor tengah cari. Tak pandai nak share, Doktor. Kejap, Kalau share screen tu boleh. Cuba share screen tu. Awak pakai laptop kan? Pakai handphone, Doktor. Kejap, Doktor. Handphone. Sebab saya dah transfer ke handphone tadi. Okey. Cuba share screen tu, boleh tak? Okey, Doktor. Kejap, Doktor. Yang lain macam mana? Yang lain dah ada yang buat tak? Sambil nak tunggu mungkin ada yang lain nak share dulu. Senyap semua ni. Boleh, Doktor, ada. Siapa lagi yang ada? Cuba share. Saya cuba, Doktor. Boleh? Okey. Jadi tak ada istilah salah betul benda ni. Okey, cuba tengok. Ni pakai handphone Aswal lah. Ya, handphone. Kat rumah ke kat luar ni? Ini Tony. Kot, mention ni. Ni siapa punya ni? Tony, Doktor. Oh, okey. So nanti kejap lepas Tony punya Tak boleh. Aduh. Kecilnya. Tony, pusingkan handphone punya skrin. Okey. Baru nampak. Okey. Ini yang nombor satu ni semua nombor satu ni Alright. Okey, biarkan dulu Okey, Doktor. Ini yang nombor satu kan? Ya, Doktor. Ini nombor 1. Bilangan 1, Doktor. Okey. AR Jamian tu apa? AR Jamian tu nama penyelidik, Doktor, yang tulis. Oh, nama dia AR Jamian Betul, Doktor. Macam je ni nama AR Jamian. Biar dulu. Tadi tu. AR Jamian. Okey. Tahun terbit 2016. Tahun 2006.
Okey, permasalahan tajuk kajian dia permasalahan kemahiran baca dan menulis bahasa Melayu murid-murid sekolah rendah di luar bandar apa? Bandar Doktor. Kawasan luar bandar. Okey. So ini apa ni? Stop sharing annotation ni. Cuba ketepikan dulu. Tak nampak dia punya dapatan kajian dia. Alright. So, dapatan kajian dalam masalah kemahiran baca menunjukkan bahawa kegagalan murid-murid memahami kandungan maklumat teks yang dibaca dan tidak yang dibaca. Manakala dapatan kajian tentang masalah kemahiran menulis menunjukkan bahawa murid-murid tidak, apa lagi? Cuba ke bawah sikit. Okay, tidak dapat membezakan huruf besar ataupun huruf kecil melalui pengecaman. Okey, dia punya, you tengok dekat situ ya, dia punya tajuk dia apa nama tu, kemahiran baca dan menulis bahasa Melayu murid-murid sekolah rendah. Jadi kalau you perhatikan dekat situ, dapatannya menunjukkan bahawa kegagalan murid kandungan teks yang dibaca dan tidak kalau you tengok penulisan dia tu ya, ayat yang pertama. Ni ambil langsung daripada dia punya abstract ni Tony. Ya betul Doktor. Saya ambil daripada abstrak. Okey, you tengok dia punya penulisan tu, kalau you tengok ayat yang pertama ya. Dapatan kajian dalam masalah kemahiran membaca menunjukkan bahawa kegagalan murid-murid memahami kandungan teks, maklumat teks yang dibaca dan tidak memahami maksud ayat yang dibaca. So dia punya dapatannya dia tak jelas dekat situ. Kalau you tengok kan apa dapatan yang dia perolehi. Kalau dia kata menunjukkan bahawa kegagalan murid-murid memahami kandungan maklumat teks yang dibaca dan tidak memahami maksud ayat yang dibaca. Kita tak tahu apa benda yang dia nak sampaikan, apa yang dia dapat. Tapi kalau dia ayat yang kedua tu, you perhatikan dekat situ, dapatan kajian tentang masalah kemahiran menulis menunjukkan bahawa murid-murid tidak dapat membezakan huruf besar atau huruf kecil melalui pengecaman. Itu jelas dia punya permasalahan. Kalau yang atas tadi mungkin cara penulisannya lah, cara penulisan. Saya rasa dia nak menceritakan kat situ apa nama tu, pelajar mempunyai masalah dalam memahami kandungan maklumat teks yang dibaca serta tidak memahami maksud ayat yang dibaca. So, itu antara permasalahan yang dihadapi. So, itu dapatannya. Okay? Kalau perhatikan dekat situ, A.R. Jamian mendapat, dalam kajian A.R. Jamian, dia mendapati ini dan sebagainya. Okay, ada nombor dua. Nombor dua dah. Turun lagi, nombor dua. Ini pun sama, apa benda tu, NNMI. Okay, alright. So keberkesanan penggunaan grafik berkomputer sebagai alat bahan bantu mengajar dalam kalangan pelajar, reka bentuk dan teknologi. Okay, ini dah kaitan dengan you lah ya. Dapatan kajian menunjukkan grafik berkomputer pembelajaran. Berkomputer pembelajaran. Ini ayat ni pun huru hara lah. Jadi dekat sini bukan nak kata betul ataupun salah ataupun tepat ataupun yang terbaik contoh. Semua nak tunjukkan bila kita menulis tu nanti kita kena pastikanlah apa yang kita tuliskan tu sesuatu yang kita dapat dalam kajian kita. Apa yang kita dapat daripada persoalan kajian yang kita dah set. So apa dia punya jawapannya, kita nyatakan dekat situ dengan ayat yang mudah difahami. Kalau tak nanti susah. Orang baca pun kena baca 2-3 kali baru dapat faham. Alright, dapatan kajian menunjukkan grafik berkomputer pembelajaran dapat memberi kesan serta meningkatkan minat dan motivasi. Seterusnya melalui ujian pra dan ujian pasca, pula mendapati terdapat perbezaan pencapaian pelajar dalam mata pelajaran reka bentuk dan teknologi RBT. Perbezaan pencapaian pelajar. Jadi disebut perbezaan pencapaian pelajar. Antara siapa dia tak sebut kan? So tak sebut. Jadi kita dapat pun
agak mengelirukan penulisan tu. Kalau dikata terdapat perbezaan antara pelajar yang menggunakan ini berbanding dengan pelajar yang menggunakan ini, itu nampak jelas dia membuat perbandingan. Okey, last sekali, 3 je. Tony ada 3 je. Yang ni yang ketiga. Alright. MS Osman, AY Kasim 2017, kemahiran dalam di kalangan guru pendidikan Islam. Tak apalah, kita tunjukkan contoh ya. Dapatan kajian menunjukkan terdapat 12 bahan bantu mengajar yang digunakan dalam PDP GPI. GPI ni apa? Guru apalah, GPI. GPI guru lah agaknya. Dengan terdapat perbezaan pendidikan Islam Okay. Betul. Guru. Alright, menunjukkan terdapat 12 BBM yang digunakan dalam PDP GPI dengan terdapat perbezaan daripada pola BBM yang digunakan. Ayatnya pun naik pening. Awak baca boleh faham tak ni Tony ayatnya tu? Berapa faham sangat. Pening kepala kan. Dia penulisan ni kena tepat menyampaikan apa yang kita nak sampaikan, jawapan daripada kita punya dapatan kajian. Ini sampaikan dengan tepat apa yang kita dah dapat. Kalau dikata nak menerangkan tentang berapa jenis BBM yang digunakan. So tuliskan ada berapa yang daripada kajian itu didapati ada berapa. Kemudian kalau nak cerita tentang pola, alright, pola. So ceritakan pasal pola. Jangan cantumkan jadi 2 macam gitulah. So itu cara penulisan dia. Jadi kalau kita baca pun, kita tak pening orang yang mendapat. Sekarang you tugas, you punya level sekarang, kita ni sebagai pengkaji yang sedang mengkaji sesuatu permasalahan. Jadi bila kita cari daripada dapatan-dapatan kajian lepas, kalau kita dapat kajian-kajian macam ni, kita pening nak baca, kita kena fahamkan betul-betul. Kadang-kadang sampai peringkat kita kena baca dia punya perbincangan dapatan kajian dalam bab yang keempat. Dalam bab yang keempat tu kita terpaksa tengok sampai ke dalam sebab kita tak faham. Jadi itu punya cerita dia lah. Jadi besok bila awak semua pula menulis, kena pastikan jangan tulis macam ni pula. Nanti orang yang berikutnya membaca awak punya dapatan kajian ni pun naik pening kepala. Itu dia punya cerita dia lah. Okey, ada yang siapa lagi nak thanks, terima kasih Tony. Siapa lagi yang nak tunjukkan lagi satu? Siapa tadi? Suhail lah. Saya tu. Cuba tunjukkan. Ni pun pakai handphone juga Suhail lah. Saya pakai handphone tapi maklumat dalam laptop. Sekejap. Okey. Nampak tu? Mana lagi? Aduh. Share dekat tu. Tak boleh? Share dekat itu you tunjukkan dekat kamera. Manalah nampak Suhail. Cuba you share. Kan di bawah tu ada button share tu. Kalau tengok kamera gitu manalah nampak. Dah lah kecil macam tu. Sekejap. Tak payah yang lain. Aduh. Tak nampak. Mana nampak? Yang awal lain, yang lain nampak tak? Tak nampak kan? Tak nampak Doktor. Nampak. Itu kecil macam gambar muka je tu. Cuba share konten tak boleh Sebab saya tak buka Webex dekat laptop. Okey lah. Nanti Tony ajar dia lah macam mana nak share tu. Mana nak tengok macam tu. Aduh. Okey, tak apa. Ada dalam tu Okey, tak apa. Next mungkin besok kita boleh share. Besok kita boleh share Soal. Okey, yang lain ada tak? Siapa lagi yang nak share? Silakan. Saya nak cuba Doktor. Buat tak? Okey, silakan Azizah. Kejap Nampak tak? Belum keluar lagi. Baru keluar. Besarkan sikit Azizah. Besarkan sikit. Okey tak Doktor?
Nah, lagi sikit boleh? Mata dah apa nama tu dah tertua ni, mata ni makin kecut ni. Nampak tak doktor? Okey. Alright, boleh. Ke kanan kan sikit. Macam tu. Kanan. Lagi sikit. Okey, alright. Okey, kalau tengok kat sini pun lebih kurang macam tu, alright. Dapatan kajian. Ini awak ambil dari mana ni dapatan kajiannya ni? Sampai Azizah? dekat Sumber UTM. Pusat sumber Okey. UTM. Ah. Ini dapat tak, bukan yang kanan sekali tu. Yang ni lah. Itu dapat daripada abstrak eh. Betul doktor. Daripada abstrak eh. Ya betul doktor. So maknanya ada apa nama tu, ada berapa tu? Ada 3 eh. Berapa dapatan tu ditunjuk kat situ? Ada 2 eh. Menunjukkan bahawa tahap sikap guru pendidikan khas dalam pelaksanaan RPI adalah tinggi dan semua komponen sikap yang dikaji juga menunjukkan nilai min yang tinggi. Kemudian dapatan yang kedua menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara sikap guru pendidikan khas dengan pengalaman mengajar dan kelulusan ikhtisas guru. Namun terdapat perbezaan yang signifikan antara sikap guru pendidikan khas dengan kelayakan akademik. Pengalaman menghadiri kursus dan tempoh penglewatan guru dalam pelaksanaan RPI. Okey, kalau you perhatikan dia punya penulisan pun dia macam ginilah. Jadi nanti kita tak apalah, nanti kita discuss pelan-pelan. Dalam penulisan ini dia punya dapatan kajian. Ada berapa dapat Azizah? Untuk yang artikel ni dapat 2, lepas tu ada lagi yang ni. Okey, satu lagi apa? Stres dan kepuasan kerja guru pendidikan khas. Semua pendidikan khas ni apa hal? Awak ni minat pendidikan khas ke apa? Macam mana doktor dah dapatkan tu? Aduh, cari dia yang dengan berkaitan dengan bidang. Okey, tak apa. Ini sebagai exercise sajalah. Menjelaskan tahap stres guru pendidikan khas ia berada tahap yang sederhana. And then tahap kepuasan kerja guru juga berada pada tahap yang tinggi. You tengok pun samalah penulisan ayatnya kan Kalau you tulis kat sini mana dia yang satu tulis menjelaskan tahap stres guru pendidikan khas tahap stres guru pendidikan khas berada pada tahap yang sederhana. Dan tahap kepuasan kerja guru juga, bila kata juga tu maknanya dia mesti sederhana kan? Ini cara penulisan lah. Jadi kalau you tulis main bantai je tulis, jadi orang yang baca ni macam kita kan nak buat penyelidikan ni, gunakan kita punya dapatan kajian ni, apa juga yang dia tulis. Macam tu lah. Jadi the same thing, kalau awak tulis pun tak betul, nanti orang yang berikutnya pun akan cakap macam tu juga. Apa jugalah Aziza ni tulisnya, dia cakap macam itulah. So jadi maknanya, sebab tu tadi saya kata kajian ni dia bila sebut kajian saintifik ni, dia cerita kajian yang sah dan juga diterima pakai maknanya itu yang paling penting. Sebab dari segi keobjektifan dia sangat objektif. Paling tidak kita kata dia objektif lah. Kerana berdasarkan data yang dikumpul secara saintifik. Itu yang dia maksudkan lah yang sah. Jadi kalau kita dah buat penat-penat, lepas tu kita tulis pun main asal tulis, ini seolah-olah nanti orang kata ini tulis hanya untuk lulus sahaja menghasilkan report. Tetapi tak ada makna. So cuba elakkan yang itulah. Kemudian guru-guru lelaki dan perempuan mempunyai persepsi yang berbeza terhadap stres. So itu pun samalah perbezaan dari menunjukkan bahawa guru lelaki mempunyai persepsi yang berbeza terhadap stres. So the same thing lah, bila kita kata tahap yang berbeza, so apa yang berbeza? Kan? Itu kita pun nak tahu juga kan, apa yang berbeza? Okey, dia dah berbeza, fine. Tetapi apa yang berbeza? Cikgu perempuan dia tengok stres tu macam ni ke?
lelaki tengok stres macam ni ke? So macam itulah. Itu pun sama. So jadi kena pastikan. Tidak terdapat bezaan antara kepuasan kerja guru pendidikan khas mengikut tempoh perkhidmatan. Jadi patutnya dia kena jelaskanlah. Kalau dia hanya kata macam tu, maknanya kita pun apa maknanya ni? Maknanya cikgu tu dah mengajar 10 tahun dengan 20 tahun, tak ada perbezaan dari segi kepuasan kerja. Macam itulah dia punya andaian. Kita pun tak tahu. Nak kena tengok dalam ni baru dapatnya. Kemudian yang keempat, tidak terdapat perbezaan bagi stres. Ini pun sama ayatnya ya. Dan kepuasan kerja berdasarkan kategori sekolah. Maknanya tak ada perbezaan stres dan kepuasan kerja kalau dibandingkan dengan sekolah. So, selain daripada itu, kajian ini juga mendapati bahawa terdapat hubungan yang lemah antara stres dan kepuasan kerja guru pendidikan khas. Ini asal tulis saja ya. Itu yang kita tak maulah sebenarnya dalam penulisan laporan PSM tu. Kalau tak, ni main asal tulis sajalah. Kalau dia kata hubungan yang lemah, apa benda makna hubungan yang lemah tu? Kan? Tu kita pun tertanya-tanya apa benda yang hubungan yang lemah tu. Okay? Alright, satu lagi. Siapa ada lagi? Thank you very much, Azizah. Okay, Doktor. Ada lagi siapa yang nak share? Buku tu macam mana? Dah cuba tengok dah buku tu? Dah buka? Dah baca dah? Ke belum? Okey, kalau tak ada, semuanya senyap je ni. Apalah ni? Tanya senyap. Dah baca senyap. Baik, senyap ni andaiannya pun susah. Kalau senyap ni nak kata dah baca. Buku baru balik sikit-sikit. Depan-depan je, Prof. Doktor. Okey. Baru balik sikit-sikit, Doktor. Buat sekali itulah. lagi. Lepas tu tak berani nak jawab. Dalam bahasa Inggeris masalahnya. Itulah saya kata tadi. Semua boleh kan bahasa Inggeris? Boleh. Okey, saya lah. Ada translate. Sebab sekarang ni yang dalam BM ni saya tak dapat lagi yang e-book. Yang e-book tu saya tak dapat. Kalau rajin sekarang ni nak pergi ke kedai buku, boleh ke pergi kedai buku? Boleh. Doktor bagi nanti kami jirit kan. Apa dia? Boleh kedai buku tu. You kalau pergi kedai buku tu, pergi cari je. As long tajuknya kaedah penyelidikan dalam pendidikan. Cari saja tajuk tu, kaedah penyelidikan dalam pendidikan. Siapa-siapa pemunya pun tak kisahlah. Asal dalam kalau you kata dalam BM, you carilah yang dalam BM. Dalam BM, so you carilah. Pada saya tak masalah. As long dia punya buku tu boleh difahami, mudah difahami dan boleh memberikan maklumat kepada kita dalam membuat memahami penyelidikan dalam pendidikan. Buku yang saya share ni sebenarnya bukunya sangat baik. Buku ni sangat baik dan pada saya lah mudah juga untuk difahami sebab dia punya itu international edition. Beza international edition dengan yang original edition tu. Kalau international edition ni cara dia menulis tu untuk dibaca oleh orang-orang yang termasuk orang-orang yang bukan bahasa utamanya bahasa Inggeris. Macam kita lah. Itu international edition. Kalau ada satu lagi edition tu yang edition dalam bahasa Inggeris betul, itu bukan hanya untuk lah, tapi orang yang sesuai untuk orang yang bahasa pertamanya adalah bahasa Inggeris. Macam orang putih betul lah. Dia baca memang dia bahasa ibunda dia bahasa Inggeris. So edition yang itu boleh juga kita baca, tapi itu lebih sesuai untuk orang yang memang bahasa pertamanya bahasa Inggeris.
Tapi okeylah pelan-pelan lah ya. Pelan-pelan. Kadang-kadang ada simple-simple yang contoh yang dia berikan tu mudah difahami, taklah terlalu susah sangat. Okay. Okey, e-learning tadi saya cuba akses tapi saya tak boleh nak akses. Macam saya katalah, saya pun dah lama tak guna e-learning phase ni. Jadi bila saya nak akses tu, passwordnya salah, username-nya salah. Nanti saya double check balik dengan dia punya pengurus IT tu ya. Sebab saya ingat saya nak upload apalah bahan yang ada kat sini supaya boleh baca. Tapi sekarang ni tak boleh. Tak boleh nak akses sebab dah lupa, semuanya salah. Passwordnya salah, username salah. Jadi nak dapat pun tak tahulah macam mana. Nanti saya cuba discuss dengan pengurus IT. Okey, so sambil apa yang saya minta tadi tu tolong baca lagi, tolong baca dan cuba buat latihan, sebab itu cuma satu lagi yang saya boleh suggest, kalau masa you nak cari maklumat ataupun nak cuba mempelajari sesuatu permasalahan dalam proses pengajaran pembelajaran tu, cuba berikan fokus kepada bidang bidang pengajian. Kalau you bidang pengajian apa? SPH Ya, Doktor. SPPH. SPPH. So jadi cuba dapatkan cuba explore permasalahan yang berkait dengan bidang kita lah. Contoh kalau katakan tadi PTV, okeylah itu PTV at least dia ada lagi dalam ruang lingkup SPPH. Maknanya dia ada kaitan lah kat situ sedikit-sedikit. Jadi saya punya suggestion, aktiviti tu teruskan, cuba cari lagi kajian-kajian berkaitan dengan permasalahan dalam pengajian kita lah, yang berkaitan dengan pengajian kita. Yang tadi kan ada pendidikan khas lah, ada bahasa. Maknanya itu bukan bidang pengajian kita. Kalau you nak buat juga contohnya dalam pengajian khas ataupun pendidikan khas itu, cuba tengok pendidikan khas daripada perspektif PTV, macam mana pelajar-pelajar berkeperluan khas belajar berkenaan dalam konteks PTV, mata pelajaran yang ada dalam PTV itulah. So tapi dia punya kaitan masih kepada PTV lah. Itu dia punya suggestion. Okay, so saya ada sedikit lagi ni yang saya nak share malam ni. And ini dia punya contoh, saya sengaja bagikan. Nanti once saya dah boleh upload, nanti saya bagi tahulah. Right, jadi ada beberapa perkara yang saya nak sebutkan pada malam ni, macam mana kita boleh mengenal pasti masalah. Contohnya tadi saya dah minta you cari kajian-kajian lepas berkenaan dengan sesuatu masalah. At least you nampak dekat situ, right? Kalau saya boleh tanya tadi, siapa nama Tony sebenarnya you nak kaji masalah apa tadi? You interested dalam masalah apa sebenarnya? Tony cuba share sikit. Sebenarnya tadi saya nak dapatkan Kuat sikit Tony, tak dengar lah. Doktor dengar tak Doktor? Okay. You sebenarnya nak explore tentang masalah tentang apa tadi? Tadi saya cuba dapatan kajian berkenaan dengan alat bantu mengajar dalam proses PDP Doktor, keberkesanan dia. Okay, dalam PTV lah. Ya. Jadi macam mana you dapati dia punya permasalahan dia nak mengenal pasti tu? Nak mengenal pasti kajian-kajian lepas tu. Apa yang susahnya? Yang susah ni cuma peringkat umur lah Doktor. Cuma nak dapat peringkat okay. umur. Nak mencari kajian-kajian lepas tu, apa yang susahnya nak cari tu? Kalau ikutkan banyak je Doktor.
dapatan daripada yang lain dalam yang saya tadi yang pilih lah Doktor. Jadi itulah dia yang saya nak maksudkan. Maknanya katakanlah kita interested macam yang tadi you kata you interested nak explore, nak study tentang bahan bantu dalam PTV, bahan bantu dalam PTV. So jadi itu dia punya cerita dia. You nak cari kajian-kajian lepas yang mengkaji tentang bahan bantu dalam PTV, dalam pengajaran pembelajaran PTV. Jadi you cari itu yang saya kata kemahiran kita menggunakan kata kunci. Bila kita cari online ni, kita kena pandai gunakan kata kunci yang betul, kata kunci yang tepat. Kalau katakanlah bahan bantu. Kadang-kadang kita nak memudahkan proses pencarian kita itu, kita mulakan dengan yang umum dulu. Okey? Sebab bila kita kata bahan bantu dalam pembelajaran PTV, itu dia dah lebih khusus. Jadi peringkat awal mungkin untuk memudahkan kita mencari, kita akan gunakan kata kunci bahan bantu mengajar sebagai kata kunci untuk kita gunakan untuk kita mencari kajian-kajian lepas. So kita type lah bahan bantu mengajar, teaching aids, learning aids, benda-benda yang macam tu. Okay, kita gunakan kata kunci. Sebab paling tidak bila kita explore dengan perkataan-perkataan macam tu, kita dapat kumpulan ataupun kelompok kajian-kajian lepas yang mengkaji tentang bahan bantu mengajar secara umum. Jadi mungkin dalam proses kita mengumpul tu, adalah yang buat kajian berkenaan dengan bahan bantu mengajar dalam BM, bahan bantu mengajar dalam matematik, bahan bantu mengajar dalam sini, dalam situ dan sebagainya lah. Pelbagai subjek yang ada di sekolah tu. Jadi bila kita dah dapat yang itu, at least bila kita buat analisis, kita masukkan dalam table tadi, bila kita buat analisis tentang bahan bantu mengajar ni, jadi kita boleh buat analisis secara umumnya macam ni. Oh, dalam matematik macam ni, dalam sains macam ni, dalam fizik macam ni, dalam chemistry macam ni, dalam bahasa Malaysia macam ni. So itu analisis yang kita boleh buat, kita boleh fikirkan semua maknanya bahan bantu tu. Kemudian bahan bantu dalam PTV pula macam mana. So itulah analisis, cara kita membuat analisis. Cara kita membuat analisis daripada kajian-kajian lepas secara berperingkat-peringkat. Okay, so itu antara kerja-kerja yang asas yang perlu kita buat sebelum kita explore secara detail. Sekarang ni kita cerita tadi, kalau ikut Tony punya tu, dia nak tengok tentang bahan bantu. Dia tak cerita apa lagi. Cuma cerita umumnya apa? Bahan bantu. Okay. Apa masalah dengan bahan bantu? Bila kita dah cari kajian-kajian lepas, nanti baru kita nampak bahan bantu. Ada orang membuat kajian bahan bantu dikaitkan dengan kemahiran mengajar guru. Bahan bantu dikaitkan dengan kemudahan asas yang ada di sekolah. Bahan bantu dikaitkan dengan strategi pengajaran. Bahan bantu dikaitkan dengan tahap kebolehan pelajar. You nampak, dia dah mula kembang lagi kan? Dia dah mula kembang. Tadi kita cerita bahan bantu je. Secara umum. Dalam subjek ni, subjek tu, subjek ni. Bila kita pergi lebih detail, baru kita nampak. Bahan bantu dikaitkan dengan kemahiran mengajar guru. Bahan bantu dikaitkan dengan tahap kebolehan pelajar. Bahan bantu dikaitkan dengan kemudahan. Bahan bantu dikaitkan dengan sikap. You nampak dia punya tu, perkembangan dia. Makin detail, makin detail, makin detail. Jadi bila you dah detail macam itu, you nampak kan dia punya proses dia. Sebab itu, orang kata, dalam banyak aktiviti penyelidikan ni, aktiviti yang paling lama dibuat adalah aktiviti sorotan kajian. Maknanya tinjauan literatur tu, kita cari kajian-kajian lepas.
Orang kata ini yang paling lama. Memang betul. Sebab tadi yang kita kata bermula bahan bantu. Lepas itu kita pergi kepada level yang berikutnya, lebih detail. Bahan bantu ada yang kaitkan dengan A, ada yang kaitkan dengan B, ada kaitkan dengan C, ada yang kaitkan dengan D. Itu level yang berikutnya. Okay. Kemudian bila kita pergi lagi detail, level yang berikutnya, level yang ketiga, memang dia kaitkan dengan sikap guru, sikap guru contohnya. Ada yang buat kajian dikaitkan dengan sikap guru. Sekarang ni sikap guru pergi detail lagi, guru yang mana satu? Guru yang sudah 10 tahun mengajar, guru yang baru mengajar, guru yang sudah mau pencen. Nampak dia berjalan pelan-pelan, makin lama makin kembang, makin kembang, makin kembang. Nah, itulah dia proses kita mengenal pasti masalah. Proses kita mengenal pasti masalah. Nah, bila kita cerita pasal tajuk ni dia lebih detail, dia lebih khusus. Maknanya tajuk kajian kita lah. Kalau kita kata di akhir proses tu, kita akan menghasilkan satu tajuk kajian. Tadi belum cerita tajuk lagi. Cuma topik, permasalahan, isu. Last kali baru tajuk kajian. Iaitu kajian yang akan kita laksanakan dalam kita punya PSM. PSM 1 dan 2. Okay. Sebab tu saya tak cerita pasal tajuk dulu. Sebab jangan cari tajuk dulu. Kalau cari tajuk dulu, kerja kita menjadi susah sebab dia terlalu khusus. Sebab kita nak mula ni kita tak boleh terus kepada yang detail. Cari yang umum dulu. Macam kita nak katalah you nak menghasilkan apa? Menghasilkan satu bahan bantu. So kita identify dulu bahan bantu ni untuk apa? Untuk ini, untuk itu. So kita identify dulu kenapa kita nak ini, kenapa kita perlukan bahan bantu. Itu yang umum. Barulah kita, bila kita semua dah set, dah ready, baru kita bercerita tentang bahan bantu. Bahan bantu dikaitkan dengan keberkesanan ataupun bahan bantu dikaitkan dengan pencapaian pelajar. Nampak? Itu lebih detail lah. Baru kita boleh set. Sebelum kita sampai situ, kita perlu fikir secara umum dulu. Kita tengok permasalahan. Belajar dulu permasalahan tu. Okay? Explore permasalahan tu. Okay? Doktor? Ya. Cuba nak faham doktor. Ya, silakan. Maksudnya, kita dapatkan satu masalah. Lepas tu flow-nya kita dapatkan kajian dan kita nyatakan pernyataan masalah tu baru kita adakan tajuk. Lebih kurang macam tu betul? Itu pernyataan masalah itu sebenarnya satu step sebelum pergi kepada tajuk. Kalau yang saya sebutkan yang pertama tadi, maknanya kita cari kajian-kajian lepas. Kajian-kajian lepas tu, itu step yang pertama yang perlu dibuat pada peringkat ni. Maknanya bila kita memulakan penyelidikan, step yang pertama kita kenal pasti apa masalah yang kita minat nak tahu kan. Macam tadi saya kata tadi kan, siang tadi kan. Apa masalah yang kita minat nak tahu. Kalau kita nak tahu tentang yelah dia akan bercerita tentang proses pengajaran pembelajaran, tapi kalau katakanlah kita minat pengajaran guru. Itu umum kan? Pengajaran guru. Okey, kita jangan sebut secara detail dulu. Kita explore permasalahan berkaitan dengan pengajaran guru. Itu yang tadi yang saya kata, BB, bahan bantu mengajar. Ceritanya bahan bantu mengajar. Apa saja kajian berkenaan dengan bahan bantu mengajar, saya kumpulkan. Saya compilekan dalam jadual, macam tadilah jadual yang saya bagikan contoh tu. So saya compilekan sebab saya nak explore, saya nak faham permasalahan tu. Kalau tadi katakanlah you nak mengkaji tentang pengajaran guru, so you carilah kajian-kajian yang berkaitan dengan pengajaran guru. You akan jumpa kajian-kajian berkaitan dengan pengajaran guru yang sangat banyak. Kumpul saja. As long dia dalam skop
pengajaran guru. Macam tu. You kena set macam tu dulu. Jangan terus cari tajuk. Bilanya biasanya pelajar ni dia nak cepat je. Jumpa je supervisor, doktor boleh tak saya buat tajuk ni? Jangan buat macam tu. Sebenarnya bila buat macam tu jadi susah, kerja jadi susah. Saya cerita ni pengalaman saya menyelia ratusan pelajar PSM dan ratusan pelajar masters dan puluhan, tak sampai ratus lagi, puluhan pelajar PhD, dan pengalaman saya sendiri belajar membuat penyelidikan. Itulah dia permasalahan yang selalu kita jumpa. Pelajar cepat nak buat terus pergi kepada tajuk. Memanglah susah. Dia macam nak cari isteri kan. You nak cari isteri yang macam mana? Pertama you nak cari isteri apa? Isteri perempuan. Senang kan nak cari perempuan? Betul tak? As long perempuan, ini dah satu kategori saya dapat. Lepas itu baru go detail. Perempuan, negeri mana? Kan kecil-kecil kan? Jangan terus set terus. Saya nak cari negeri, katalah nak cari negeri Perak. Memanglah huru-hara nak cari. Awak duduk kat Johor, lepas itu nak cari isteri daripada Perak. Kan susah. Satu pening kepala. You start off dengan yang umum dulu. Saya nak cari isteri. Isteri ni seorang perempuan. Kan senang. Bersepah perempuan tu. Satu-satu identify. Okay, you dari mana, you dari mana, you dari mana dan sebagainya. And then baru pergi ciri-ciri yang detail dia. Macam itulah. Jadi kalau nak buat penyelidikan, kalau you nak faham yang macam saya sebutkan tadi tu, you start off dengan yang umum. Katakanlah tadi pengajaran guru, fokuskan kepada tu dulu, cari bahan-bahan ataupun kajian-kajian lepas berkenaan dengan pengajaran guru, kumpulkan pengajaran guru, buat analisis daripada kajian-kajian lepas tersebut. Daripada analisis tu nanti you baru nampak mana yang sangat menarik untuk diteroka lebih lanjut. Daripada pengajaran guru, banyak orang buat kajian pengajaran guru ni dikaitkan dengan ini, dengan itu, dengan ini. Daripada banyak-banyak ni saya interested dalam satu, iaitu pengajaran guru dikaitkan dengan kemahiran guru. Okay? Dalam aspek kemahiran guru mengajar. Barulah you pergi lagi detail kat situ. Itu masuk level yang kedua lah. Pergi kepada situ. Carilah berkenaan dengan kemahiran pengajaran guru. Nampak dah mengais kecil. Last kali. So doktor, maksudnya kita analisa untuk dapatan kajian ni ada beberapa peringkat lah kalau macam tu doktor? Betul. Dia punya tujuan dia sebenarnya kita nak cuba memahami masalah tu secara umum dulu. Macam tadi kan, ke pengajaran guru. Saya nak faham dulu pengajaran guru ni apa masalahnya. Macam itulah. Kan kita punya interest tu kan macam-macam kan. Jadi kalau kita start off macam tu, baru kita dapat kumpul, and then slowly kita kecilkan daripada skop yang besar tadi tu, pengajaran guru, kita pergi kepada level yang kedua, level yang ketiga, level yang keempat, dah makin kecil. Bila dah makin kecil, itulah kemungkinan akan menjadi kita punya tajuk kajian. Nampak tak? Dia punya cara kerja yang lebih mudah. Kalau you kerja daripada tajuk tadi tu, yang level yang keempat tadi, kan susah nak bergerak. Jadi maknanya, susah tajuk ni. Itu yang jadi timbul keadaan macam susahnya nak buat research. Dia jadi macam itulah. Jadi, my suggestion, you start off dengan perkara-perkara yang umum dulu. Okay? Boleh Arman macam tu? So, tapi nak dapatkan analisa, dapatkan kajian tu bukan senang lah, kena banyak study kan? Yalah, macam tadi, bila you dah buat table tu kan? Sekejap Lagi banyak yang kita baca, lagi bagus lah kan? Dia macam ni. Sebab tu orang selalu sebut. Sebenarnya, lagi banyak kita membaca, lagi banyak kita tak tahu. Kadang orang kata lagi banyak membaca, lagi banyak kita tahu. Sebenarnya,
lagi banyak membaca, sebenarnya lagi banyak yang kita tak tahu. Apa maknanya tu? Kerana apa? Bila kita baca tu, kita dah mula membaca, rupanya di luar sana, oi, macam-macam ada. Itu maknanya kita tak tahu. Sekarang ni, kita tak membaca, kita rasa kita dah tahu semua. Sebab itu bila kita kata kita membaca tu lagi banyak kita tak tahu kerana rupanya di luar sana banyak lagi ilmu yang belum diteroka. Bila belum diteroka maknanya kita banyak lagi lah yang kita tak tahu. Kalau kita tak membaca, kita tak ada rasa macam tu sebab kita rasa semua kita dah tahu. Itu dia punya cerita dia lah. Jadi idea dia kalau kita dah boleh kumpulkan dalam table macam tu. Jadi bila dalam table tu kan, kalau katakanlah sebab dalam mencari kajian-kajian lepas yang berkaitan dengan kita punya minat tu kan, dia itu tadi saya kata sangat ekstensif. Maknanya satu proses yang panjang. Katakanlah kita set masa, kita kena set masa. Walaupun aktiviti itu berterusan, aktiviti mencari kajian-kajian lepas itu berterusan sampailah kita habis PSM dah nak habis nak hantar laporan, masih lagi ada kajian. Sebab kajian ni orang sentiasa buat. Satu dunia ni sentiasa buat kajian. Jadi kajian tu mungkin dalam topik yang kita kaji tu, orang pun ada yang buat. Satu dunia, di mana-mana orang buat. Jadi kita sentiasa update dengan maklumat ataupun hasil-hasil kajian yang terkini. Tapi dalam kita melakukan penerokaan tu, kita ni ada limit. Kita ada satu semester untuk PSM 1 dan satu semester lagi untuk PSM 2. Katalah kita limit dalam PSM 1 tu kita limitkan. Okey, untuk membuat kajian ataupun penerokaan kajian-kajian lepas ni, sorotan kajian, analisis kajian ni, saya set 1 bulan. You set lah. Kita set 1 bulan. 1 bulan tu kita cari segala macam jenis dapatan kajian yang lepas berkaitan dengan pengajaran guru. So 1 bulan tu memang kita fokus cari kajian-kajian lepas berkenaan dengan pengajaran guru. Sebulan. And then kita stop. Habis je sebulan tu kita stop. Sebulan tu memang kita buat betul-betul lah. Kita set punya timing tu. Katalah kita punya timing tu kita set dalam 1 hari. Saya mesti spend 2 jam untuk cari hasil kajian lepas. Dalam 1 hari saya mesti gunakan 2 jam. 2 jam. So you kena pastikanlah setiap hari tu 2 jam digunakan untuk mencari kajian-kajian lepas berkaitan dengan pengajaran guru. Jadi, bila kita dah set 1 bulan, maknanya kita kena stop kerja-kerja mencari itu. Kerja-kerja mencari itu. Walaupun kita kata kerja tu memang sebenarnya berterusan, tak perlu di stop dan perlu diteruskan, itu kita akui. Tetapi kita stop tu kerana kita nak memulakan penulisan ataupun perbincangan. Kita membincangkan hasil-hasil kajian lepas. Kita stop dalam 1 bulan tu kita dah stop. Kita start menuliskan analisis kajian-kajian lepas. Walaupun dalam masa yang sama tu proses mencari itu diteruskan tanpa henti sampailah terakhir. Tetapi kita dah start menulis selepas 1 bulan tu. Jadi selepas kita dah kumpul dalam 1 bulan tu, dia sebenarnya bergantung kepada kemahiran kita lah dalam bekerja tu ya. Katakanlah you cari bahan, masukkan dalam table. Cari bahan, masukkan dalam table. Kadang-kadang ada orang dia boleh buat serentak. Dia kelompokkan mengikut kategori ataupun mengikut isu yang dikaji. Katakanlah kajian yang mengkaji tentang pengajaran guru dikaitkan dengan sikap. So, mana-mana kajian yang berkaitan dengan sikap, mana-mana dapatan kajian berkaitan dengan sikap, kita kelompokkan dia jadi satu. Alright, kita kelompok jadi satu. Kemudian ada juga kajian yang mengkaji ataupun menggunakan pemboleh ubah pengajaran guru ni dikaitkan dengan kemahiran mengajar guru.
So mana-mana kajian kita kelompokkan dia jadi satu. Yang ini pula tentang katalah tadi sikap ni kemahiran pengajaran guru, yang ini motivasi guru, yang ini kepuasan kerja guru. Kita kelompokkan mengikut dia punya tema-tema dia. Right? Itu peringkat dia lah. Kita dah kelompokkan macam tu. Bila kita dah kelompokkan jadi satu, jadi daripada table tu, sebenarnya table tu bila you dah penuh, you jangan usik. Jangan usik. Itu simpan di tempat yang selamat. You buatkan kopi. Daripada kopi yang kedua itulah yang you buat kerja. Jangan kopi yang pertama. Kopi yang pertama tu nanti bila hilang, rosak, habis kita. Kerja kita mati, kita nak cari balik semula. Jadi bila kita dah kelompokkan, daripada dapatan-dapatan tu mengikut kategori dia, mengikut dapatan ataupun fokus kajian dia, barulah kita start membuat analisis. Apa mereka dapat? Apa mereka dapat? Yang ini pula apa yang mereka dapat? Ini apa yang mereka dapat? So daripada analisis tu baru kita boleh nampak sebenarnya apa yang berlaku sekarang dalam aspek pengajaran guru. Orang banyak mengkaji tentang sikap. Daripada banyak-banyak kajian ni, majoriti orang mengkaji tentang sikap. Contohlah sikap. Kenapa dengan sikap? Then you explore lagi berkenaan dengan sikap tu. Itulah dia proses macam mana kita memulakan mengenal pasti masalah. Okey, boleh macam tu, Arman? Boleh. Susah kan Doktor? Susah kan tu? Tak, itu sebab yang saya bagi tugasan tadi tu, you cuba yang itu, cari, dan yang paling penting sekarang yang saya kata tadi, you kena cari, cari perkara yang umum dulu. Mana you nak tengok apa? Kalau you nak tengok pembelajaran pelajar, jangan pergi terus motivasi pelajar. Jangan pergi terus kepada sikap pelajar. Jangan pergi situ dulu. You pergi yang umum dulu. Dalam proses pengajaran pembelajaran, you nak tengok yang umum saja dulu. Kajian-kajian yang mengkaji secara umum, iaitu katalah pembelajaran pelajar. Jadi kita nak cari itu kan guna-guna keywords dia kan, keywords dia, pembelajaran pelajar. Kajian berkenaan dengan pembelajaran pelajar. Pembelajaran pelajar. Students learning. Kalau dalam bahasa Inggeris, you nak cari students learning. Cari pelan-pelan. So saya bagi contoh macam gini kan. Kalau kita tengok yang sini. Students learning. Katalah studies on students learning. You bayangkan, macam-macam orang buat kajian. Inilah yang saya kata, prosesnya memakan masa yang lama. Jadi kalau kita dah set 2 jam tu, kita gunakan betul-betul 2 jam tu. Right? Ni tengok. The impact of social interaction on student learning. Cuba tengok satu. Ni artikel ni 2013. The impact of this. Apa dia dapat? Apa yang saya boleh reflect tu, kalau dalam bidang kita senang sikit kita nak faham kan. Kajian kan. Ya, betul. Itu yang saya kata bidang you lah. Kalau you kata PTV contohnya kan, PTV apa vocational. Cuba tengok yang dalam BM ada tak kajian dalam bidang PTV. Pendidikan teknik dan vocational dalam dapat membantu terus bersaing. Pendidikan teknik dan vocational apa ni? Cuba klik satu. Pendidikan teknik dan vocational dalam kalangan masyarakat orang asli. Apa benda ni? Kita tengok. Adalah golongan ini. Hasil daripada kajian ini menunjukkan bahawa masyarakat orang asli berminat untuk menceburi dan mempelajari bidang pendidikan teknik dan vocational dengan lebih mendalam. Selain itu, mereka cukup menggalakkan ahli keluarga mereka untuk menceburi bidang PTV. Namun begitu, terdapat beberapa kekangan yang boleh diperbaiki bagi membantu orang asli terus berjaya dalam bidang ini. Oleh yang demikian, pihak kerajaan perlu
bla bla bla, kepentingan masyarakat orang asli dan negara. So, inilah dia. Masukkan tentunya ya, masukkan. Jadi, katakanlah kita nak cari tentang pendidikan teknik dan vocational sahaja kan. Nampak? Umum saja, jangan pening-pening. Mana saja kajian yang berkaitan dengan pendidikan teknik dan vocational, masukkan. So, masukkan yang ini. Right? Cuba tengok lagi, apa lagi. Pendidikan teknik dan vocational, ni apa pula? Pendekatan, penyelidikan, analisis dan interpretasi. Bacalah. Satu macam tu. Kan? Boleh Herman? Dia kena pelan-pelan macam tu lah. Dia maknanya, tu yang saya kata, jangan, bila kita cari terus kepada tajuk, bila kepada tajuk dia jadi susah, buat kerja jadi susah. Macam mana kita nak gerak? Semuanya terus pergi kepada tajuk kan. Jadi kita pun dah nak pening. Apa benda nak cari susah. Jadi pergi kepada yang umum dulu. Okay? Yang umum. Dulu. Ya, silakan. Macam yang dah cakap tadi, setiap pencarian yang kita buat tu kan, kita dah dapat satu artikel. Kemudian maksudnya kita kena baca overall semua setiap satu secara terperinci lah ya? Ataupun kita hanya baca dia punya abstract. Itulah. Bila kalau table yang saya bagi tadi tu kan, table yang tadi tu dia cuma memasukkan hasil kajian. Bila sebut hasil kajian ni, kita cuma ambil daripada abstract. Okay, daripada abstract. Cuma yang saya boleh berikan cadangan, tadi sebagai latihan lah. Kalau nak lebih baik, table tu, you kena masukkan kolom untuk you sendiri punya sebagai rujukan you kan. Katakanlah you dapat sumbernya gini, and then you dapat sumber tu daripada mana? Katakanlah daripada link. Ada link. Masukkan link tu kat situ. And then, kalau katakanlah you tahu tu muka surat berapa, buatkan note sekali kat situ. Ada kolom yang bercerita tentang link, tentang muka surat, supaya nanti bila you nak balik kepada artikel tu, you terus pergi ke artikel tersebut. Kalau you tak masukkan, nanti kat mana dapat ni rasa macam dah jadi pening, tak tahu kat mana. Jadi you tambahkan dekat situ supaya nanti kalau yang you kata tadi, yang dia punya dapatan kajian adalah berkenaan dengan apa yang dia tulis dalam abstrak. Kita tak baca dalam lagi. Sebab kalau nak baca dalam, memakan masa yang panjang. Sebab itu abstrak tu gunanya adalah untuk membaca apa dapatan kajian artikel berkenaan. Okay? So kita tuliskan apa yang ada dalam abstrak. Okay? Dalam abstrak tu. Katakanlah dalam abstrak tu, bila kita tengok abstrak tu, ini kajian ni ada hampir berkaitan dengan kajian yang saya nak buat. Saya nak tengok macam mana dia buat. Baru you balik pergi kepada artikel berkenaan, tengok link yang tadi, buka balik, baru pergi satu-satu. Macam tu. Jangan pergi satu-satu dulu, ambil abstraknya dulu. Apa dapatan yang mereka dapat. Okay? Okay. So Doktor, kita akan pergi lebih kepada artikel tu apabila kita nak menulis kan? Maksudnya? Maksudnya bila kita nak menulis tu kita nak lagi fahaman kan. Kadang-kadang kita ada buat reference kan. So kita akan pergi lebih mendalam tentang artikel tu apabila kita nak menulis tu macam mana? Bukan, artikel tu bila kita perlu pergi tengok lebih dalam, kalau dia punya kajian itu hampir bersamaan dengan apa yang kita nak buat. Itu sajalah. Kadang-kadang kita tengok kat situ dia ada guna instrumen, adalah satu benda model ke modul ke apa ke kan, yang kita rasa ini macam ada bersamaan dengan yang saya nak buat. Okeylah. Then baru you pergi ke dalam dia. Kalau setakat tak ada, you cuma nak you cuma nak paparkan apa hasil kajian-kajian lepas yang pernah orang buat dalam aspek tu, you tak perlu pergi ke dalam. You gunakan dapatan yang you dapat daripada abstrak tu pun dah memadai. Okay? Then you punya analisis tu merupakan analisis dapatan kajian.
Iaitu yang you ambil daripada abstrak-abstrak itulah. Itu saja yang you buat analisis. So you analyze, kajian dia dapat ni, kajian ni dia dapat ni. Kenapa tak sama lah? Benda yang dia kaji ni hampir sama, tetapi kenapa dapatan dia berbeza? Dia dapat tidak ada perkaitan. Kajian ini ada perkaitan. Nampak? Ini you punya creativity dan critical thinking. Macam mana membuat analisis. Dia tak ada perkaitan, baca yang ini ada perkaitan. Cuba tengok yang ketiga. Yang ketiga, ada perkaitan. Yang keempat, ada perkaitan. Yang kelima, tak ada perkaitan. Maknanya kat situ you dah boleh buat analisis. Kebanyakan kajian mendapati, nampak dia punya cara menulis ni kan? Kebanyakan kajian mendapati bahawa terdapat perkaitan antara A dan B. Contohnya, dalam barulah disebutkan siapa punya tu. Right? Itu cara kita membuat analisis. Saya nanti akan share contoh tesis yang bekas student saya dalam PTV. Nanti bolehlah you tengok dan cuba nak dapatkan idea macam mana menuliskan laporan tesis ataupun PSM tu. Boleh macam tu? Saya ni cuma anggap macam ni lah, apa yang saya cerita ni, at least you faham 70% daripada apa yang saya maksudkan pun saya rasa sudah memadai lah. Dan saya tak expect 100%, saya cakap macam ni, you faham exactly macam yang saya faham. Sebab kadang-kadang cara penerangan apa semua tu kan, so, biasalah. Satu soalan lagi, Doktor. Okey, silakan. Sekiranya kita buat pembandingan, lepas tu kita ada macam confuse antara pembandingan kajian ni dengan kajian A dengan kajian B. Okay. So macam mana kita nak menentukan kebolehpercayaan kajian tu? Sama ada kita tentukan dari segi universiti dari mana ataupun... Okey, dari segi kebolehpercayaan, dia punya kefahaman dia mudah je. Kita anggap kajian-kajian lepas yang sudah diterbitkan, yang sudah diterbitkan sama ada di dalam jurnal ataupun tesis, itu sebagai boleh dipercayai, right? Sebagai boleh dipercayai. Ingat tak yang siang tadi saya kata kajian saintifik, kajian saintifik yang sah dan boleh dipercayai. So kita tak question dia universiti mana, apa ke dia buat. Kalau kita nak ukur sampai peringkat macam tu, memang kita tak boleh dapat. Memang kita susah nak buat. Jadi biasanya dalam buat penyelidikan ni, kita selalu ingatkan kepada pelajar tentang kejujuran, etika, tak boleh bohong, tak boleh menipu, membuat. Sebab dapatan kita nanti itu, bila kita keluarkan, kita tuliskan dalam kita punya laporan PSM tu, akan diguna pakai oleh orang lain. Itu sebab kita punya assumption mudah. Mana yang dapatan yang kita dapat itu kita anggap sebagai valid. Sama ada kajian dia menunjukkan perkaitan, kajian ini menunjukkan tidak menunjukkan perkaitan, itu bukan isu. Cuma yang kita punya tugas sekarang ialah macam mana kita membandingkan. Yang ini kata ada perkaitan, yang ini tak ada. Cuba tengok yang ketiga, dapatan kajian yang ketiga. Ada tak perkaitan? Oh, ada. Lepas tu tengok yang keempat. Oh, ada. Those are the analysis. Itulah cara kita membuat analisis. Jadi daripada 5 dapatan kajian yang kita ambil tu, kita dapati 4 daripadanya menunjukkan perkaitan. Hanya 1 saja kajian yang tidak menunjukkan perkaitan. Jadi kita punya analisis macam tadilah yang saya sebut. Kebanyakan kajian-kajian terdahulu mendapati bahawa terdapat perkaitan antara A dan B. Walaupun demikian, nampak cara kita membuat analisis. Macam itulah. Okey, boleh Arman macam tu? Boleh, Doktor, boleh. Alright. Okay, and then kalau kita perhatikan sini, sebab tu saya tak begitu fikirkan sangat macam mana kita nak menuliskan tajuk. Sebab tajuk ni, selepas kita dah buat analisis macam tu,
baru kita nampak sebenarnya apa yang kita nak buat. Oh, inilah, ini menarik lah, itu kurang menarik, ini menarik, macam tu. Sebab tajuk ni, bila kita setkan dia di awal, macam yang kebanyakan pelajar ni suka macam tu. Saya tak nafikan. Nanti awak buat pun saya rasa ada sebahagiannya akan buat macam tu. Terus pergi tajuk. Alright? Biasanya gini dia punya masalah. Bukan tak boleh. Boleh, tak ada masalah. Tapi cara kerjanya susah sikit lah. Bila kita come out dengan tajuk dulu. Berbanding dengan permasalahan umum dulu. Kadang-kadang pelajar ni dia malas. Alah, nak kena study secara umum dulu. Kadang-kadang ini tak pakai pun. Macam tu. Pelajar ni kadang-kadang dia mudah macam tu. Dulu saya pernah ada pelajar pun. Pelajar saya... saya minta dia buat macam ni. Alah, doktor saya malas nak pening-pening lah. Saya nak lulus je. Macam tu lah. Ini pengalaman kan saya kata saya dah menyelir ratusan pelajar PSN. Terserah lah. Tapi dia dah cakap macam tu dan kita tahulah. Dia buat pun kadang-kadang buat secara lepas batuk di tangga dan sebagainya lah. So saya harap grup ni tak adalah macam tu. Buat research, you buat research betul-betul. Sebab bila you buat research betul-betul ni, nanti di hujungnya nanti, you akan dapat satu rasa kepuasan. Itu yang sangat penting lah. And then, perkara yang berikutnya, kita tahu akan datang, you akan sambung belajar, buat masters, buat PhD dan sebagainya. So, itu dia punya kepentingan dia. Kalau you dah ada asas ni dengan baik, you buat dengan betul, bila you buat masters nanti, you tinggal kembangkan sahaja. Tak ada isu, tak ada masalah. Itulah. Biasanya pelajar yang buat lepas batuk di tangga ni lah yang selalunya bila pergi peringkat masters tu, dia menghadapi masalah yang sama. Masalah yang sama macam dia buat PSM dulu. Okay? So, saya cadangkan, you start off, saya cadangkan, you nak buat dengan tajuk dulu pun terserah. Kadang-kadang supervisor dia terus, okay, bagi saya tajuk. Ada juga supervisor macam tu. Jadi kalau saya yang jadi supervisor, saya tak tanya tajuk. Saya tanya, okay, you nak kaji tentang apa? Saya nak kaji tentang pembelajaran pelajar. Okay, you cari kajian-kajian lepas berkenaan dengan pembelajaran pelajar. Saya tak tanya lagi pembelajaran pelajar itu dalam PTV ke, dalam sains ke, dalam matematik ke, saya tak tanya. Saya cuma suruh, okay, you go cari artikel-artikel, kajian-kajian lepas, tesis berkenaan dengan pembelajaran pelajar. Pergi cari. Then you carilah. Kalau saya biasanya saya suruh macam tu. Okay? Bagi dia cari, biar dia seronok mencari. Sebenarnya mencari bahan ni seronok. You kadang-kadang you tak tahu you akan jumpa sesuatu yang you tak expect pun you akan jumpa. Dulu masa saya belajar dulu, semasa saya mencari, membangunkan saya punya reka bentuk kajian, saya pun tak pasti. Masa tu 2004, 2002, 2003 gitulah. Reka bentuk kajian yang saya nak buat. Saya pun pening cari. Macam mana nak buat Nak tanya orang pun, semua pun struggle macam saya. Tanya dengan supervisor suruh cari bahan. Cari. So, saya cari. Hidup saya tu boleh kata dekat library lah. Jadi saya cari di dalam library tu. Ada satu ketika tu saya terjumpa sebuah buku. Tipis je bukunya. Bercerita tentang reka bentuk kajian. Tedley and Tashakori nama dia. Tedley and Tashakori. Saya jumpa buku tu berkenaan dengan kaedah gabungan, reka bentuk gabungan, iaitu mixed method design. Itulah yang saya maksudkan tadi. Bila kita cari, explore, korek sana, korek sini, gali sana, gali sini. Bila lama kita jumpa, ni apa ni? Itulah dia. Akhirnya saya jumpa dalam library yang besar tu. Saya boleh terjumpa sebuah buku yang kecil bercerita tentang reka bentuk kajian. Alhamdulillah. Right, setelah berbulan duduk di library itu, akhirnya saya jumpa. And then hasilnya itulah dia saya gunakan sebagai saya punya reka bentuk kajian. Right? Sekarang banyak orang pakai kaedah gabungan, mixed method. Pada masa tu belum lagi popular, tetapi kebetulan saya jumpa. Inilah dia yang saya kata tadi. You cari dulu apa yang you nak.
And then secara perlahan-lahan you akan dapat kenal pasti apa masalah yang you nak kaji sebenarnya. Alright? Itu dia. Okay, boleh macam tu Alright, now masalah penyelidikan. Masalahnya adalah perkara yang sangat penting, perlu dikenal pasti sebelum sesuatu penyelidikan dijalankan. Kajian adalah untuk menyelesaikan masalah, sumber masalah macam-macam. Daripada pengalaman kita, daripada pembacaan kita, ataupun daripada masalah yang diminta oleh orang lain yang buat. Kadang-kadang supervisor suruh buat ni. Okay, you buat ni. You buat ni, you buat tu. Pun boleh, pun tak ada masalah. Ni kriteria masalah, bergantung kepada faktor penyelidik, apa sebenarnya nanti you boleh baca lah. Baca pelan-pelan. Dan yang paling penting, kita ada keupayaan untuk buat. Physically ke, dari segi sumber keuangan, dari segi masa kita, dana yang kita ada, data yang kita kumpul, itu semuanya merupakan perkara-perkara yang perlu kita fikirkan juga dalam kita melaksanakan penyelidikan. Kalau kita nak buat yang hebat-hebat tapi nak cari data susah, pun susah juga kita nak buat kajian. Ataupun kita nak cari data yang menggunakan banyak keuangan yang banyak sedangkan kita tak mampu, pun sama juga mendatangkan masalah kepada kita. So kita kena fikirkan perkara-perkara ini secara langsung. Doktor? Ya, silakan. Yang dimasukkan kewangan tu macam mana, Doktor? Yang slide atas tadi. Kalau macam keuangan ni, kadang-kadang kita nak, contohlah kita nak kita nak collect data, contohnya collect data. Kalau kita nak collect data, kita sendiri nak pergi ke tempat di mana kita nak kumpul data itu. So kita kena fikirkan tentang accommodation, kita kena fikirkan kita punya masa, nak pergi, boleh tak pergi, cuti kerja dan sebagainya. Itu antaranya lah yang kita perlu fikirkan. Jadi kita kena fikirkan tu bukan hanya kita fikir, tetapi kita kena cari alternatif untuk mengumpul data juga tanpa perlu datang, tanpa perlu menginap dan sebagainya. So mungkin sekarang kita fikir, sekarang saya gunakan Google Form contohnya. Okay, Google Form, kaedah tu. Then itu antaranya lah. Jadi kita kena fikir secara terperinci perkara-perkara tersebut. Kalau tak nanti dia jadi masalah lah. Macam mana nak cuti lah apa semua tu. Jadi sekarang, sekarang boleh guna Google Form. Then Google Form kita gunakan. Boleh? Soal? Boleh, faham. Okay, and then ini sama yang tadi lah kebenaran. Jadi kalau katakanlah kita nak mengkaji tentang sesuatu yang sukar untuk kita perolehi, pun samalah. Especially bercerita tentang penilaian tentang sesuatu. Ini pun kadang-kadang susah untuk kita dapat. Satu lagi, Doktor. Sementara saya ingat ni kan. Bagaimana pula kalau kita dah dapat cari kita punya kajian tu semua kan. So kita dah nak hampir nak dapat tajuk ni. Tiba-tiba bila kan biasa kita baru baca dia secara terperinci kan. Tiba-tiba artikel yang kita baca tu dia punya data-data ataupun maklumat-maklumat tu semua dah macamnya tak boleh dipakai pada ketika ini. Itu sebabnya kita set kepada kita punya sendirilah, aktiviti kita lah. Maknanya contohnya kalau katakanlah kita cari artikel ataupun kajian-kajian lepas yang berumur 5 tahun ataupun 5 tahun terakhir. Paling tua pun 2015. Contohlah kita set macam tu. 2015. That's it. Jangan 2014 pun tak mau. Itu satu daripada cara lah macam mana kita nak menangani perkara-perkara tu. Biasanya kalau 5 tahun terakhir tu biasanya macam contohnya dasar pendidikan negara tu kan 2015-2025 tu kan. So maknanya dia bermula daripada mungkin 5 tahun
ke belakang, 5 tahun sebelum tu. So, jadi kalau kita set macam tu, dia dapat membantu kita daripada menggunakan dapatan kajian yang dah tak relevan. Kalau kita ambil 2010, 2009 ataupun tahun 2000, boleh. Tapi dah terlalu lama. 20 tahun dulu dah tak relevan. Itu kita. Tapi kalau kita gunakan dalam bentuk menerangkan tentang progres daripada satu tahun kepada tahun berikutnya, itu boleh kita buat. Memang perlu kita buat. Kita review proses tu. 2020 macam mana? 2010 macam mana? 2000 macam mana? 1990 macam mana? So itu dia punya proses dia lah. Kalau kita memang membincangkan tentang melihat proses tu daripada satu tahun kepada tahun yang berikutnya, itu memang kita perlu pilih lah. Kita perlu ambil, kita gunakan. Okay? Alright. And then, ini dia yang saya kata lah, bermanfaat, boleh digunakan oleh orang lain. So, kena pastikanlah, bila buat penyelidikan, kita buat dengan betul, menggunakan pendekatan yang betul, kaedah yang betul, and then supaya kita dapat menghasilkan satu kajian yang betul-betul berguna kepada orang lain. Now, bila cerita tentang masalah kajian ni, orang kata, ini orang dah buat, sana ini orang dah buat. Mana ada dalam dunia ni orang yang belum buat? Itu cerita dia lah. Tak ada yang perkara yang belum dibuat. Semuanya orang dah buat. Cuma kita boleh buat kerana dulu dia buat tahun lepas. Sekarang ni mungkin ada sesuatu yang baru ataupun ada berlaku perubahan. Itulah dia punya kebenaran untuk kita melaksanakan kajian yang walaupun sudah dibuat oleh orang lain. Kadang-kadang ada orang buat di tempat A, di negeri Johor. Tapi sekarang ni saya nak buat di KL. Mungkin kita ambil kira macam tu. Johor dapat macam ni. Okey, sekarang saya nak tengok macam mana keadaannya di KL. KL tak ada lagi yang buat. So itu antaranya lah. Bukan kata orang dah buat, tak boleh buat. Tak ada macam itulah. Okay, ini contoh situasi dalam bilik darjah. You tengok dekat sini, seorang guru melihat sesuatu kesukaran yang bermula dan yang terdapat di dalam bilik darjah. Beliau tidak berpuas hati dengan kemajuan membaca muridnya dan ingin menyelesaikan masalah tersebut. Ini biasanya banyak dibuat dalam sekolah, iaitu kajian tindakan, dipanggil kajian tindakan. Nanti kita tengok sikit-sikit jenis-jenis kajian. Satu daripadanya yang saya sebutlah, yang sebut tadi, kajian tindakan. Beliau tidak berpuas hati dengan kemajuan membaca muridnya dan ingin menyelesaikan kelemahan tersebut. Apa yang dia buat ialah kumpulkan data yang dipercayai menghasilkan kesukaran tersebut untuk dia lebih faham, berkenaan dengan pelajar-pelajar tersebut, jumlah yang lemah membaca, jantina yang lemah membaca, aspek kebisingan, kecerdasan murid, masa diberi untuk membaca, bahasa asing yang dituturkan di rumah, latar belakang pengalaman murid, jumlah latihan pembenaran kata, sikap ibu bapa. Ini antara perkara-perkara yang boleh difikirkan, yang boleh difikirkan oleh cikgu tadi. Right? So, untuk mendapatkan data, So, jadi ceritanya, dia sebenarnya nak selesaikan masalah ni. Jadi, dia nak selesaikan masalah kelemahan membaca dalam kalangan pelajar dia. So, jadi dia kena pastikan dia cuba dapatkan data antaranya. Jadi kalau kita cerita data ni sangat banyak. Sangat banyak. Jadi kita tak mampu nak dapatkan semua. Untuk dalam waktu yang singkat, mungkin kita hanya fokus kepada beberapa aspek saja. Contohnya kita fokus kepada dikaitkan dengan kecerdasan murid. Dan kita kajilah tentang kecerdasan murid sahaja berbanding dengan yang lain-lain. Yang lain-lain ni mungkin orang lain buat. Orang lain pula yang buat. So, kita fokus kepada kecerdasan murid dikaitkan dengan kelemahan membaca tadi. Dan kita koleklah data tentang kecerdasan murid.
Okay? Itulah dia latar belakang masalah. Jadi latar belakang masalah ni juga mungkin kita boleh faham macam ni. Satu soalan yang kita kena jawab. Satu soalan yang kita kena jawab. Maknanya soalan tu kita yang buat dan kita yang kena jawab. Satu, bila sebut latar belakang masalah ni, kita kena sebut apa masalahnya. Okay? Kita dah identify. Kemudian, dalam proses menerangkan latar belakang ni, kita kena jawab, kenapa kita nak buat kajian tersebut? Kenapa kita nak buat kajian tersebut? Dan apa masalah yang berlaku sekarang? So, itulah soalan-soalannya. Dalam proses menjawab soalan itulah kita jawab dengan cara mencari kajian-kajian lepas. So, nampak prosesnya sekarang? Jadi, nak mengenal pasti masalah tu, kita kena pastikan kita cari kajian-kajian lepas berkaitan dengan masalah yang kita nak kaji. Right? Itu dia punya proses. Alright, selepas kita dah kumpul, dah identify semua perkara berkaitan dengan permasalahan yang kita nak kaji tadi tu, kita pergi kepada the next level. The next level iaitu mengecilkan dia punya ruang lingkup perbincangan. Ini dia masuk kepada pernyataan masalah. Belum sampai tajuk lagi tu. Okay? Pernyataan masalah. Jadi daripada banyak kajian-kajian yang kita dah analisis, saya berminat dalam aspek ini sahaja. Yang lain saya tak nak. Bukan saya kata tak penting ataupun tak perlu dikaji, tetapi untuk peringkat ni saya hanya ingin melihat permasalahan dari aspek-aspek ini saja. Okay? Jadi dalam pernyataan masalah, dia punya cerita dia, biasanya dia dituliskan dalam dalam pernyataan yang ringkas. Contohnya macam kajian ini akan melihat bla 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 bla, akan melihat ini dan itu dan ini dan itu. So dia punya, sebab tu dia kata pernyataan, menyatakan apa permasalahan yang akan menjadi fokus kajian, inilah pada peringkat pernyataan masalah. Okay. Selepas itu barulah ada objektif kajian, objektif, persoalan dan hipotesis. Yang paling penting sekarang ni adalah sini. Kita nyatakan apa masalah yang menjadi fokus kajian. Bila masuk kepada objektif kajian, kita susun dalam bentuk senarai objektif. Senarai objektif satu, ini dia kata merupakan apa yang hendak dicapai oleh penyelidik dalam kajian tersebut. Jadi dia berkait rapat dengan persoalan kajian. Hipotesis ni kalau kita nak menguji, dia kata menguji tentang sesuatu pernyataan, itu hipotesis. Hipotesis ini kan ujian awal. Now, you perhatikan dekat sini cara orang menulis. Nanti saya share kajian-kajian lepas student saya. Saya kata mungkin boleh dipikir dan boleh disemak untuk dapatkan gambaran. Kalau you perhatikan cara dia menulis, biasanya orang menulis macam ni. Kajian ini bertujuan, objektif kajian ini adalah untuk ... kan? Fokus utama kajian ini adalah untuk ... Kajian ini bertujuan ... Objektif kajian ini adalah untuk ... Sambungnya itulah dia. Nombor 1, mengenal pasti bla 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 bla. Nombor 2, menentukan bla bla bla. Nombor 3, menganalisis, membanding, meramal, melihat perbezaan ataupun apa saja disenaraikan macam tu. Okay? Cuba tengok macam ni . Now, bila kita nak menulis ni, nanti ini ni contoh ni tinjauan tentang jenis salah laku dan konsep kendiri di kalangan pelajar, dalam kalangan pelajar, keluarga ibu tunggal di sekolah menengah daerah Johor Bahru. Jenis salah laku dan konsep kendiri pelajar-pelajar daripada keluarga ibu tunggal. Mungkin ni persoalan dia. Bagaimanakah profil pelajar berkeluarga ibu tunggal? Apakah bentuk salah laku yang dilakukan oleh pelajar yang berkeluarga ibu tunggal? Apakah tahap konsep kendiri pelajar berkeluarga ibu tunggal?
Ini apa nama, contoh macam mana pengkaji itu menyusun ataupun menuliskan dia punya persoalan kajian. Sebab itu saya kata tadi, sebelum kita sampai kepada tajuk ni, kita akan, contohnya kita akan explore salah laku pelajar, konsep kendiri pelajar, right? Konsep kendiri pelajar. So, kalau perhatikan dekat sini, ada 3 benda yang kita nak explore. 1, salah laku pelajar. 2, konsep kendiri pelajar. Dan yang ketiga, keluarga ibu tunggal. Keluarga ibu tunggal. So, ada 3 benda kat situ. Jadi, kalau kita minat macam ni, kita carilah salah laku pelajar, konsep kendiri pelajar, keluarga ibu tunggal. So, kita explore kajian-kajian lepas. Itu dia punya aktiviti dia. Okay. Saya share yang ini. Ini contoh lah ya. Sekejap Ni satu contoh lah yang saya dah cuba buat. Mungkin kalau you nak baca, you silakanlah. Saya benda ni dalam bahasa Inggeris pula. Tapi saya rasa tak susah sangat kot nak faham. Cuba you semak lah. Saya ada bagi cadangan struktur penulisan tesis dari bab 1 sampailah bab terakhir, bab 5. Okey. Bab 5 dan juga apa yang perlu ada dalam setiap bab tu dalam setiap bab. Okey, so saya juga ada kemukakan cadangan-cadangan muka surat, cadangan-cadangan muka surat. Okey. Kalau you perhatikan kat sini, contohnya macam bab 1 ni kan, bab 1, bab pengenalan ataupun introduction. Ini dia punya anggaran muka suratnya, anggarannya macam inilah. Kalau perhatikan around 15 hingga 20 muka surat, 15 hingga 20 muka surat untuk bab 1, bab 1 bagi PSM. Kalau masters dia dah naik lagi lah muka suratnya. Kemudian ada pecahan-pecahan dia apa semua tu. Ini pula untuk dia punya literature review ataupun sorotan kajian. Sorotan kajian iaitu 25 hingga 30 muka surat. 30 muka surat. So kita expect lah. Jadi sebab itu tadi saya kata aktiviti mengumpulkan kajian-kajian lepas yang saya kata tadi dalam bentuk table tu sangat penting. Sangat penting terutamanya pertama tadi yang saya kata mengenal pasti masalah yang ingin kita kaji. Kemudian yang kedua, kita membincangkan apa kajian-kajian lepas dah dapat. Itu dia yang dipanggil literature survey ataupun sorotan kajian. So dia akan dibawa ke dalam 2 tempat. Yang pertama pada peringkat latar belakang masalah. Dan yang lebih ekstensif, yang lebih panjang lebar pada bahagian bab 2 iaitu sorotan kajian. Ini pun sama. And then bab 3 dianggarkan lebih kurang dalam 15 hingga 20 muka surat. So inilah dia antaranya. Boleh baca kan sikit-sikit dalam bahasa Inggeris ni kan? Saya terpaksa buat dalam bahasa Inggeris ni. Nanti kalau ada BMU version nanti saya share lah. Kalau sempat lah ya. Ini dalam bab 4 pula, dia punya anggaran 20 hingga 25 surat. Dan bab terakhir pun sama, dianggarkan lebih kurang dalam 15 hingga 20 surat. So, itulah dia punya cadangan. Jadi tiap-tiap bahagian tu ada dicadangkan. UG ni undergraduate. TC ni top course, masters. Masters top course. MM ni mixed mode. Yang FR ni full research, EDD ni Doctor of Education dan PhD ni biasalah PhD. Okay, that's it. Okay, so itu contoh lah nanti saya akan share jugalah dalam tu. Okay, ada soalan?
Ada soalan? Betul. Apa? Dah ngantuk? Aduh, ya. Okey, boleh lagi tak ni? Saya okey je. Ke dah penat dah? Tadi siang kerja. Dah ujung-ujung je. Boleh dah Loop. Buat lain kali buat Lagi kopi. loop. Buat kopi. Kopi apalah. Taruh kau kopi panas kat sebelah. Barulah semangat sikit, mata bulat je. Tak boleh minum kopi, doktor. Habis nak kasih celik mata. Nak kasih celik mata. Teruk loop berarti. Bukan celik, takut tidur. Aduh, ya. Okey Minum lah. kopi, doktor. Saya minum, saya ngantuk. Ni lain macam pula orang ni. Mun minum apa pun tetap ngantuk. Habis nak makan apa, dia nak buat minum apa macam tu minum air masak je lah. Okay, so Untuk kesihatan tu, doktor. okay, besok bangun pagi, jangan bangun lewat. Jangan bangun lewat. Subuh sekarang awal 5.37 ke 39 gitulah. Subuh kan? Kalau di KL beza berapa minit? 6 minit kalau katalah 6 minit, katalah 5.45, maknanya subuh dah 5.45. Okey, ini saya punya tugasan tugasan kepada you. Bangun pagi tu lepas subuh, jangan tidur, jangan tidur lagi. You baca lagi balik buku tu, right? Ada lagi satu benda yang saya nak you tengok, iaitu tadi Linda tengok kan yang 1 2 3 ni dah. Besok you cuba tengok. Cuba okey, apa dia? Tugasan tu hantar bila? Ini tugasan je, apa nama exercise je. Okey. Variabel. Satu variabel bersandar. Variabel tidak bersandar. Okey. Besok bangun pagi, jangan tidur lagi. Cuba fahamkan dan cuba baca yang ini Dependent. InsyaAllah, doktor. Nak belajar kan? Okay. Dependent variable. And then satu lagi. Independent variable. So dalam buku yang saya share tu banyak ada cerita lah. Dependent variable. Okey, tolong bacakan tentang variable ni sikit Nanti kita, sebab besok panjang masanya tu. Kita akan cuba. Kalau ikut jadual tu kita start pukul 8 Tapi tugas ni saya bagi untuk you baca selepas subuh tu. Siapa yang bukan Islam pun boleh bangun daripada awal lah bangun pagi, baca dulu sikit berkenaan dengan di variabel ni ataupun pemboleh ubah ni dalam DM biasanya kadang-kadang dia tulis variabel juga tetapi ada juga yang tulis pemboleh ubah cuba baca ini sedikit, nak faham dulu apa benda variabel bersandar, variabel tidak bersandar supaya nanti kita bincang senang sikit dia punya cerita dia. Okey, jom bangun pagi, baca, sarapan, jangan lupa kita start pukul apa? 9.30 boleh? Boleh 9.30? So ada masa lah you nak sarapan, nak baca sikit-sikit Kalau awal sangat pukul 8 nanti tak sempat pula nak membaca. Pukul 8 tak sempat, doktor. Yelah, itulah mana baca lagi. So maknanya pukul 5 lebih tu dah ready, dah siap lah Pukul 6 tu dah settle dengan solat apa semua tu. InsyaAllah. Dah boleh start Ni saya cerita je, kalau buat tak buat ni wallahualam Kadang-kadang saya cerita tapi tak diikut pun itu pun masing-masing lah. Tapi saya punya bagi cadangan tu je, idea je. Bangun pagi, solat subuh, pukul 6 tu dah boleh start. Very fresh. Buatlah air panas. And kita start pukul 9.30 tu. Okay. Hopefully pukul 9.30 tu segar lah. Jangan pukul 9.30 tu pula masa tu lah menguap lah apalah semua. Okay. Ada yang nak tanya lagi? Tak ada, doktor.
Tidur je lah tu. Kejap lagi. Apa kita orang tanya esok, Doktor? Okay, good. Baca, jangan lupa. Besok kumpul lah soalannya besok. Setelah 9.30 ya. Nanti saya dah boleh buka e-learning tu. Saya upload dia punya recording ni. Recording sesi tadi dengan sesi sekarang ni. Dengan yang besok lah. Dan saya akan share juga recording daripada kelas lain. Jadi mungkin saya bercerita perkara yang sama, tapi cara bercerita tu kadang-kadang berbeza. Mana boleh sama kan? Orang bercerita ni kadang-kadang idenya lain pada masa ni. Bila besok mengajar kelas lain, idenya lain pula. So jadi saya akan share juga recording daripada kelas yang lain untuk sebagai maklumat tambahan. Nanti saya akan cuba upload dalam e-learning lah. Okay, kalau dah tak ada, so terima kasih banyak. Sleep well, jangan tidur lewat. And kita jumpa besok pukul 9.30 pagi. Alright? Okay, Assalamualaikum dan selamat malam. Salam. Salam, Doktor. Terima kasih, Doktor. Selamat malam. Terima kasih, Doktor. Doktor. Doktor, salam.